Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Alami, alami, ilahi, 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 tibun nabawi, tibun nabawi. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Beratalah doa di langit luas, teguh harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'ulin nasi. Anta Syafi, ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT di petang-petangan begini Pak Haji bersama lagi dengan bapa ibu sekalian ya untuk mempelajari tentang ilmu pengobatan herba. Hari ini ada satu tajuk menarik iaitu MEM. MEM ini bukan MEM tu ya. MEM ini ialah medan elektromagnetik. Jadi oleh sebab itu kita harus memahami apakah yang disebut sebagai medan elektromagnetik yang mengganggu perjalanan kesihatan tubuh badan kita. Bagi mudah untuk nak cerita, bayangkan begini. Kalau ada satu kabel listrik yang panjang yang besar, orang itu buat rumah di bawah kabel elektrik. Kabel listrik itu kabel elektrik tersebut, maka di bawah kabel listrik tersebut dia mempunyai gangguan medan elektromagnetik. Itu satu yang Pak Haji nak sebutkan awal saja dulu. Kemudian begitu kalau kita hari hujan, kita berpayung pakai payung melalui di bawah kabel listrik tersebut ada guruh, nanti kita akan disambar oleh guruh tersebut. Sebab apa? Sebab ada medan antara logam yang kita pegang itu yang ada hubungan dengan kabel listrik itu, dan dia memberikan kesan bila kita pegang. Jadi oleh sebab itu maka medan elektromagnetik ini memang wujud. Dan kita harus tahu bahawa di dalam tubuh badan kita juga ada medan elektromagnetik, yang mana pusat medan itu ialah di bahagian kepala, di mana bahagian kepala itu dia akan menguasainya, akan dipengaruhi oleh otak. Dan kalau berlaku gangguan medan di bahagian kepala ini, maka gangguannya adalah pada bahagian otak. Begitu juga kalau bahagian tubuh badan ini, medan itu berada di tulang belakang. Jadi kalau berlaku gangguan medan, maka kesakitannya adalah di tulang belakang.
Jadi oleh sebab itu, bagaimana cara kita memastikan yang sakit ini, pasien yang pada depan kita ni gangguan medan elektromagnetik atau sebaliknya. Jadi oleh sebab itu, maka harus diteliti kuliah Pak Haji ini secara teliti. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah hari ini kuliah kita semakin menarik. Setelah semalam kita membincangkan tentang lemah jantung. Ya, sebelum itu kita berbincang tentang jin sedikit, ya, bagaimana perawatan yang disangkakan daripada jin. Jadi ada hubungan sebenarnya, ada connection dengan apa yang Pak Haji nak sebut hari ini, iaitu medan elektromagnetik. Baik, kita mulakan begini. Kalau kita biasa melihat satu bar magnet ataupun besi berani atau magnet, bahasa Indonesia panggil, dia ada medan utara dan selatan. Dia ada utara dan selatan, betul kan? Itu medannya. Medannya bergerak begitu. Daripada utara keluar pergi ke selatan, dia masuk semula, dia berlaku peredaran yang begitu. Begitu juga dengan kepala kita, tulang belakang kita, otak kita, berlakulah medan gegaran dan sebagainya. Misalnya cara yang paling mudah ialah orang susah tidur, insomnia. Insomnia ini sebab apa? Susah tidur ini sebab apa? Sebab gangguan medan elektromagnetik. Jadi kalau dibawa kepada kesimpulan awal yang paling cepat, ini satu batu kuas yang banyak di Gunung Jerai ni. Batu kuas ini yang mengandungi silikon dioksida SiO, ini adalah salah satu daripada bahan untuk membetulkan medan di bahagian kepala. Jadi kalau orang itu susah tidur, kita genggam saja, genggam begini, maka dengan sendirinya dia akan tertidur. Sebab apa? Sebab silikon SiO tadi, dia akan membetulkan medan elektromagnetik untuk insomnia. Jadi ada hubungan. Kita sudah mula masuk untuk memahami bahawa ada unsur-unsur mineral yang boleh digunakan untuk membetulkan medan elektromagnetik. Kalau sakit di bahagian kepala, ada unsur-unsur mineral yang boleh digunakan dalam bentuk batu. Misalnya mineral yang wujud dalam batu begini, yang boleh digunakan untuk kepala dan juga di tulang belakang. Jadi kalau medan itu terganggu, maka mengakibatkan masalah saraf dan juga hormon juga terganggu. Jadi oleh sebab itu, maka perbincangan kita ini sudah masuk ke sistem saraf dan sistem hormon tubuh badan manusia yang dirawat dengan menggunakan pembetulan medan elektromagnetik daripada mineral-mineral yang ada dalam batu-batu. Itu kesimpulan awal yang Pak Haji nak sampaikan. Jadi berartinya batu boleh digunakan, Pak Haji? Ya. Batu adalah salah satu daripada materia medica, salah satu daripada bahan pengobatan yang digunakan untuk tujuan-tujuan perubatan. Bukan hanya kayu, bukan hanya daun, bukan hanya akar, bukan hanya pada haiwan yang boleh digunakan. Batu itu pun Allah ciptakan dia untuk memberikan rawatan kepada tubuh badan manusia. Masya Allah, ini ajaib. Nanti akan Pak Haji buka satu persatu rahsia batu-batu, ya, yang digunakan dalam dunia perawatan. Masya Allah. Baik. Oleh sebab itu, maka ada satu hal lagi yang Pak Haji nak sentuh dekat sini, satu situasi yang berlaku kepada dunia hari ini. Dunia hari ini, apabila masyarakat hari ini kena lockdown. Lockdown itu dia mencontohkan satu penyakit baru yang berlaku, di mana tiba-tiba saja anak-anak muda jatuh, jadi step, jadi sawan, pengsan, tak sedar diri, dibawa ke rumah sakit. Didapati di rumah sakit tersebut dibuat MRI, test pada otak, tidak menunjukkan sebarang kesan. Ini dia. Ataupun anak itu jatuh pengsan, tak sedarkan diri.
jatuh. Pergi buat test, tidak menunjukkan sebarang kesan. Apakah anak ini ada epilepsi? Tidak juga. Adakah anak ini mempunyai tumor di otak? Tidak juga. Membuatkan doktor-doktor sedikit panik. Apa yang sedang berlaku? Apakah ini kesan virus yang kedua, generasi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, hasil daripada COVID-19? Atau ini virus baru yang menyerang dan akan kena di kalangan anak-anak muda remaja? Dan ada yang lebih parah, kena itu menyebabkan buta. Tiba-tiba hilang penglihatan dengan tiba-tiba. Cahaya yang dia boleh lihat, sudah tak dapat lagi lihat cahaya. Buta dengan tiba-tiba. Ini menjadi satu penyakit misterius. Penyakit yang akan berlaku, yang Pak Haji predikkan, yang Pak Haji buat satu satu kemungkinan akan berlaku nanti di tempat bapa ibu sekalian. Ini sebenarnya daripada apa? Ini adalah penyakit situasi. Penyakit situasi apabila disuruh anak-anak itu, kita kesemua lockdown dalam rumah, maka kita semua bergantung untuk melihat HP, handphone. Kita melihat handphone setiap masa. Waktu penggunaan handphone itu terlalu banyak sebab kita sudah tidak boleh pergi ke mana-mana. Jadi apabila kita melihat handphone ini, maka apabila dilihat dalam cahaya gelap, handphone itu digunakan lebih 4 jam dalam cahaya gelap, tutup semua lampu, mata kita, pupil akan membuka dengan besarnya. Maka cahaya radiasi medan elektromagnetik memancar masuk ke dalam mata dan akhirnya dia mengganggu gangguan saraf di otak, medan elektromagnetik, dan dia itu akan jatuh, tumbang dan pengsan. Kadang-kadang mulutnya berbuih, kadang-kadang dia bercakap sesuatu yang tidak difahami, kadang-kadang dia jadi kram, kadang-kadang dia jadi keras. Nanti satu pihak akan mengatakan ini gangguan jin, satu pihak mengatakan ini mungkin adalah tumor, tapi setelah dikaji, tumornya tidak ada, dikaji bahawa dia tidak ada pewaris pada penyakit epilepsi, apa yang sebenarnya berlaku ialah gangguan medan elektromagnetik. Gangguan medan elektromagnetik ini yang pertama sekali terganggu pada otak pemikiran kita dalam masyarakat yang ada pada hari ini ialah daripada pancaran cahaya di skrin komputer dan juga di skrin HP handphone. Cahaya yang masuk terang itu telah mengganggu saraf yang ada di otak, yang menyebabkan otak menjadi kekeliruan dia untuk memberikan mesej, dan kejang dan panas dan radang, akhirnya tumbang, pengsan, kejang, tak sedarkan diri, dibawa ke rumah sakit. Kemudian bila dibawa ke rumah sakit, makin lama makin hilang, maka lihat semula di dalam scan tidak ada apa-apa kesan. Dia adalah penyakit medan. Jadi awas kalau anak-anak anda atau siapa juga, teman-teman, bapa ibu sekalian, Pak Haji ingatkan, kalau berlaku begini, apa yang mesti kita lakukan? Caranya ialah membetulkan kembali medan elektromagnetik. Bagaimana cara untuk melakukan pembetulan medan elektromagnetik? Baik, Masya Allah. Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tetapi kita faham situasi dulu. Situasi yang pertama, mendirikan rumah di bawah kabel listrik yang mempunyai voltan yang tinggi. Yang kedua, penggunaan HP yang terlalu banyak. Ya, HP ini boleh melalui dua, sama ada melalui mata atau melalui telinga. Kalau dia dengar melalui telinga, terlalu lama bercakap sehingga panas HP tersebut, gelombang itu akan masuk melalui gegendang telinga, hantar kepada impuls saraf di otak juga. Kerana pendengaran, sehingga kan orang itu akan sakit. Tiba-tiba ketika dengar bunyi HP pun sakit telinganya itu tidak boleh dibayangkan.
Kenapa? Sebab ada medan elektromagnetik. Masya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, berlakunya medan elektromagnetik ini ialah kerana kita bekerja di pabrik-pabrik yang mempunyai medan. Misalnya pabrik bateri, membuat bateri. Misalnya kita duduk berjiran dengan pabrik membuat bateri. Jadi kalau kita ada berjiran dengan pabrik membuat bateri ini, kita akan sentiasa sakit, sentiasa tak gembira. Kadang-kadang dalam rumah itu selalu berlaku pergaduhan. Saling marah-memarah. Tak tahu kenapa kami cepat marah bila pulang ke rumah. Sebab diganggu oleh medan. Yang kelima, tempat yang kita dirikan di atas bumi yang ada medan. Misalnya di bawahnya itu ada mineral-mineral tertentu. Misalnya. Maka kita mendirikan rumah di atas mineral-mineral yang mempunyai medan ini mempunyai kesan kepada kita. Misal apa? Nikel. Sebagai contoh. Pernah tak bapa melihat bahawa pohon-pohon yang ditanam di atas tanah yang ada nikel hidup hijau, tetapi akhirnya pohon itu akan jadi kuning dan mati? Kenapa ketika awal hidup hijau kemudian kuning dan mati? Kerana akarnya sudah sampai ke bawah. Bila akarnya sudah semakin dalam ke bawah, maka kita akan lihat pohon akan mula mati. Itu medan elektromagnetik daripada unsur mineral. Kalau rumah yang kita dirikan di atas itu yang mengandungi tempat-tempat yang mempunyai mineral-mineral, dia akan mendatangkan begini. Bapa ibu sekalian, pernah pergi lihat tempat orang mengambil emas di negara-negara luar, tempat pelombongan emas, tempat apa dia ambil, tempat-tempat pemrosesan emas. Mungkin ada juga di Indonesia. Di Malaysia juga ada. Cuba kita lihat bahawa kebanyakannya mereka yang menjadi pencari-pencari emas ini, kebanyakannya adalah stroke, lumpuh. Kebanyakannya ada penyakit yang kronik. Ya, itu juga salah satu daripada kesan daripada medan elektromagnetik. Jadi oleh sebab itu, begitu juga boleh jadi kesan elektromagnetik ini yang terdapat mineral-mineral yang diambil, ya, yang diambil daripada pohon-pohon yang mengambil mineral yang mempunyai kesan-kesan tersebut. Misalnya kita ambil buah, kita ambil daun, sama seperti kita ambil buah yang mempunyai GMO, ya, di mana genetic modification, ya, ini yang membuat perubahan genetik ini menyebabkan bahawa genetik kepada sesuatu tanaman itu telah pun berubah akibat daripada perubahan genetik oleh tangan manusia. Tetapi ada juga yang berlaku kerana wujudnya daripada sumber-sumber yang ada. Begitu ketika sesuatu tempat mengadakan tempat kajian untuk kimia. Untuk kimia, ya, ada pusat kimia negara, kajian kimia, kajian kimia seperti atom, kajian tentang bagaimana menghasilkan kimia-kimia yang sangat bahaya, mewujudkan medan elektromagnetik. Sama juga seperti tempat kajian biologi seperti di Wuhan. Akibat daripada kajian biologi, pusat kajian biologi inilah yang menyebabkan bakteri-bakteri baru itu dihasilkan, virus-virus baru dihasilkan, membunuh penduduk Wuhan. Begitu juga dengan kimia. Bila ada tempat pengkajian kimia, tempat-tempat pemrosesan kimia yang berhampiran dengan lokasi setempat itu, dia akan memberikan kesan kepada penduduk setempat.
Begitu juga dengan alat-alatan listrik, alatan elektronik yang kita gunakan. Ya, mereka yang sentiasa menggunakan elektronik, ya, apa juga bentuk elektronik yang digunakan itu mempunyai medan kuasa tersendiri. Jadi oleh sebab itu hari ini kita tak dapat melarikan diri kita daripada semua teknologi. Teknologi telah berada di keliling kita. Apa jua yang ingin kita perkatakan, semuanya tergantung pada teknologi. Jadi oleh sebab itu, bagaimana untuk merawat, bagaimanakah caranya untuk kita cover supaya medan elektromagnetik ini dapat distabilkan dan tidak memberikan kesan kepada tubuh badan manusia. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Baik, Masya Allah. Jadi untuk membincangkan itu, maka Pak Haji nak tunjukkan dulu di manakah letaknya medan elektromagnetik di dalam tumbuh-tumbuhan. Di mana letaknya? Medan itu letaknya di mana? Dan bagaimana cara untuk membetulkan medan itu kembali? Ya, ada satu orang, dia buta tiba-tiba. Berubat sana tak sembuh, pergi ke hospital tak sembuh. Alhamdulillah, ya, sempat berjumpa dengan salah seorang daripada perawat kita. Yang mana perawat kita merawat dengan menggunakan wave. Wave kan gelombang, itu membetulkan medan elektromagnetik. Dengan izin Allah boleh melihat tak lebih daripada 15 minit hingga 20 minit selepas dititiskan. Apa sebenarnya? Jadi begitulah Pak Haji nak buat satu kesimpulan yang kedua. Kalau ada berlakunya akibat daripada gangguan medan elektromagnetik kerana lihat HP, handphone, lihat komputer, lihat tempat elektronik, ya, cahaya-cahaya yang memancar kuat itu, maka obatnya ialah wave. Wave bukan ubat mata. Wave bukan penyejuk mata. Tetapi wave itu diberi melalui mata, sebab mata yang lebih dekat dengan otak. Mata itu, saraf mata itu dia akan pergi ke otak. Jadi kita gunakan wave, kita berikan di situ untuk membetulkan kembali medan elektromagnetik. Alhamdulillah. Jadi bapa ibu sekalian lihat, mungkin 3-4 tahun lagi banyak kasus-kasus medan elektromagnetik ini yang perlu kita rawat dengan wave. Sama juga orang yang stroke haba. Pernah dengar istilah stroke haba? Kerana suhu yang terlalu tinggi menyebabkan orang stroke, gunakan wave. Bukan hanya kepada stroke haba, orang stroke kerana darah tinggi juga gunakan wave. Orang yang mempunyai masalah di otak ini, gangguan medan elektromagnetik di otak ini, yang menyebabkan CVA, cerebrovascular accident, pecah pembuluh darah di dalam otaknya. Kerana apa? Kerana medannya terganggu. Orang pikun sebab apa? Medannya terganggu. Tak ingat sebab apa? Sebab medannya terganggu. Epilepsi sebab apa? Medannya terganggu. Anak-anak yang bercakap pada waktu tidur, terganggu. Anak-anak yang ngompol ketika tidur, terganggu. Orang yang mempunyai kesan kadang-kadang tidur bisa berjalan, pergi minum air lagi, terganggu medan elektromagnetiknya. Orang tak dapat tidur pada waktu malam, terganggu medan elektromagnetiknya. Bagaimana membetulkan medan elektromagnetik ini? Medan ini dibetulkan dengan menggunakan gelombang. Gelombang itu namanya wave. Masya Allah. Di mana terdapat gelombang? Gelombang atau frekuensi selalunya kita dengar pada bunyi. Bunyi mempunyai frekuensi. Betul? Bunyi. Sebab itu dalam perawatan dahulu ada menggunakan bunyi untuk memberikan frekuensi. Apatah lagi Al-Quran itu kalau dibacakan dengan bacaan yang betul,
dia dapat menghasilkan satu frekuensi bunyi yang menusuk di jiwa, yang menjadi terapi terbaik. Tidak ada yang lebih baik atau sama dengannya, Al-Quran. Jadi oleh sebab itu dia ada gelombang, namanya gelombang bunyi. Kemudian di dalam otak kita ni pun ada gelombang juga. Ada yang disebut sebagai delta frekuensi, 0.5 Hz sampai 4 Hz. Delta frekuensi. Ada yang alpha frekuensi. Ya, ada frekuensi-frekuensi yang kita tahu disuka menggunakan REM, Repeat Eye Movement. Ya, dengan kita melihat bagaimana gelombang-gelombang yang ada tu. Gelombang yang ada ni mesti dibetulkan supaya dia tidak rosak. Kalau rosak, dia jadi epilepsi. Kalau rosak, dia jadi stroke. Kalau rosak, dia jadi kejang. Dia jadi sawan. Dia jadi yang menyebabkan berlakunya masalah yang kita sebut di otak ini. Darah tinggi naik, pecah pembuluh darah, stroke, stroke haba, semua daripada gangguan MEM, medan elektromagnetik. Jadi pembetulannya dengan menggunakan gelombang. Gelombang boleh ambil daripada mana? Bagi Pak Haji menghasilkan gelombang daripada semua tumbuh-tumbuhan. Yang kita sebut HGH adalah gelombang. Wave. Yang kita keluarkan apa juga itu daripada gelombang. Sebab gelombang itu paling cepat kesannya. Jadi kalau orang stroke itu dia berikan wave dengan HGH, cepat kesannya. Sebab dia bertindak terus kepada gelombang otak. Maka gelombang itu disebut sebagai vibration. Vibration ini getaran. Semua benda yang wujud di atas muka bumi ini mempunyai getaran. Batu ini mempunyai getarannya sendiri. Batu cincin Pak Haji ni getaran lah juga ni. Wah, batu cantik ni. Ini dipanggil apa dia panggil, blood pigeon blood. Ni darah merpati. Cuba tengok, merah macam darah merpati ni. Ini taklah mahal, tapi nak sebut kata ini cantik, darah merpati. Ini jenis apa? Yakut. Ni kata yakut. Marjan. Marjan itu tu yang kita tengok coral. Ya, jadi yakut. Jadi Pak Haji bukan nak cerita pasal yakut ini, ya, nak cerita pasal salah satu kuas. Kuas ini dia ada mineral silikon, SiO, silikon dioksida, di mana silikon ini, ya, silikon oksida ini dia mempunyai satu getaran. Bila kita buat dia seperti batu cincin ataupun kita polish dia bagi berkilat, kita pegang saja begitu, kita jadi ngantuk. Orang yang tak dapat tidur boleh tidur. Sebab apa? Sebab dia getaran. Dia ada vibration. Bukan sebab dia ada jin. Bukan sebab dia ada ni power. Power yang misik-misik, tak ada. Dia ada silikon. Ya, jadi bila kita pegang, orang tak dapat tidur, pegang macam tu. Jadi itulah pengobatannya. Tetapi Pak Haji boleh ubah dalam bentuk batu ini kepada bentuk air. Ubah ni bentuk air ni. Nampak? Stroke spray. Kita boleh ubah daripada batu ini kepada bentuk air. Gelombang batu diambil oleh air. Air itu menangkap gelombang batu. Macam mana air boleh menangkap gelombang batu? Boleh buat, tapi menggunakan kaedah vibration. Bapak Ibu sekalian, Pak Haji nak tanya di sini, nak tengok berapa orang yang faham. Boleh tak air bercampur dengan minyak? Soalan, bolehkah air bercampur dengan minyak?
Orang tua selalu kata air dan minyak tak akan bercampur. Itu dia bahasanya. Jawapannya salah. Air dan minyak boleh bercampur menggunakan sebuah mesin. Ya, mesin, ada satu mesin di pabrik kita yang boleh mencampurkan homogeneous kan, itu di antara air dan minyak. Dia tidak berpisah, tetapi harus melalui satu proses vibration. Baik, sekarang ni macam mana kita nak campurkan vibration di batu ini, dipindahkan ke sini? Maka kita gunakan konsep vibration. Itu cara yang kita digunakan. Jadi apabila dia sudah ada gelombang di sini, jadi bagi orang stroke, kita hanya perlu semprot di ubun-ubun kepalanya. Kenapa tak keluarkan? Gitu. Tengok. Kenapa kita semprot di atas kepala ini? Di sinilah tempat yang paling cepat penyerapannya. Ni di ubun-ubun ni. Kalau seekor ular patuk di ubun-ubun, di atas ini, mati. Sebab itu ular tu kedudukannya tinggi macam tu. Kerana dia tahu bahawa titik kelemahan manusia itu di ubun-ubun kepalanya. Kalau dia boleh patuk gitu, habis. Tapi bila dia patuk gitu, manusia undur begitu, maka terkenalah di bahagian tangan. Takdir Allah, selamat. Dia gunakan anti-rex dan penawar rimba antidot kita. Masya Allah, selamat. Tapi kalau kena di ubun-ubun ini, kita tak sempat. Jadi titik nak masuknya herba ini, pintunya ialah di ubun-ubun. Dia seperti itu. Yang kedua di bahagian ini. Di bahagian ini. Kita semprot macam tu. Kemudian di bahagian mata. Wave digunakan. Yang tu tempat-tempat yang mempercepatkan kemasukan ubat di dalam tubuh badan kita. Di bawah lidah. Masya Allah. Boleh ini letakkan di bawah lidah. Tidak ada rasa apa, air kosong saja. Jadi oleh sebab itu, bila kita ambilnya, maka dia memberi kesan kepada medan elektromagnetik. Jadi apa sebenarnya? Kesimpulan awal, medan itu dibetulkan dengan mineral. Ya, dengan mineral. Baik, kita berhenti dahulu untuk beri laluan pada iklan. Silakan. Saya memetik kata-kata mutiara oleh guru kita, Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Kurma, ia tidak mendatangkan penyakit dan ia menghilangkan penyakit. Inilah kurma Phoenis dactylifera. Pastinya buah yang disebut di dalam Al-Quran ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Membekalkan tenaga segera, baik untuk otot jantung, mengandungi vitamin C yang tinggi, merawat sembelit, merawat masalah cacing, menguatkan rahim, bersifat antioksidan. Kurma ini diambil dalam pelbagai cara. Salah satunya diambil dalam bilangan ganjil 3, 5, 7. Selain itu, ia diambil dalam bentuk pati kurma seperti yang ada di HPA International ini. Jangan lupa dapatkan pati kurma asli tanpa gula keluaran HPA International. Alhamdulillah, kita sambung bahagian yang kedua. Pak Haji nak terangkan produk-produk yang memiliki medan elektromagnetik untuk mengubati masalah medan elektromagnetik. Produk ini mestilah yang pertama mempunyai cation dan anion, di mana mempunyai charge positif dan negatif. Baru boleh digunakan khususnya untuk membetulkan medan. Antara produk yang Pak nak sebutkan yang mempunyai kesan cation dan anion ini ialah anti-rex.
Jadi oleh sebab itu anti-rex boleh digunakan untuk sakit, membetulkan medan di kepala dan juga membetulkan di tulang belakang. Orang sakit di tulang belakang boleh dibetulkan dengan anti-rex. Sakit slip disc dibetulkan dengan anti-rex. Dislokasi dibetulkan dengan anti-rex sebab kita menggunakan kaedah pembetulan medan elektromagnetik. Kalau medan sudah betul, maka tempat kedudukan dan masalah slip disc akan betul. Jadi oleh sebab itu tak perlu operation slip disc. Kalau Pak Haji kata sini sudah keterlaluan, kalau boleh dikatakan overclaim, bahawa orang yang ada masalah slip disc tak perlu operation. Baik. Nanti adalah suara-suara mengatakan kalau begitu Pak Haji tak perlulah ada fisioterapi, tak perlulah ada tempat hospital untuk tulang belakang, ya. Pak Haji tak sebut begitu. Tapi pengalaman Pak Haji daripada yang lepas, orang yang nak pergi buat operation, dia tak perlu buat operation dengan hanya menggunakan anti-rex. Walaupun tulang itu ada tumbuh di bawah tumitnya, ketika dia bangun di waktu pagi nak pijak sakit, tetapi dia tak boleh pijak sakit itu kerana ada di scan, ada tulang tumbuh di bawah tumitnya, itu pun sembuh. Tetapi dengar fatwa cara yang Pak Haji nak bagi tahu. Bagaimana? Dia kena ambil, dia membetulkan medan ini kena ada dua. Yang pertama, dia mesti betul anti-rex dan madu. Ini. Kalau anti-rex saja kekuatannya 50%. Kalau ambil dengan madu lebah, dia kekuatan 100%. 6 hari saja orang yang nak buat operation di slip disc, di tulang belakang, operation di bawah tumit, operation kerana tulang tumbuh, tak jadi operation. 2 saja. Madu, gunakan madu tualang terpilih. Seperti mana yang Pak Haji tunjukkan di sini. Ini dia, menggunakan madu tualang terpilih. Ya, yang mana kita seal betul-betul dan warnanya hitam. Dan ini. 2 ini. Ya, mari kita perbandingkan operation slip disc dengan hanya menggunakan 2 ni saja. Bapak Ibu sekalian, jangan berteka-teka, jangan membuat andaian yang buruk terhadap Pak Haji. Cuba dulu. Berikan satu orang, carikan satu orang yang ada masalah slip disc, dapatkan 2 bahan ini, coba. Bismillah, dengan izin Allah sembuh. La yughadiru saqama, hilang dengan tidak meninggalkan kesan. Subhanallah. Begitu juga orang yang ada masalah slip disc, perempuan, kadang-kadang sampai sakit di pahanya sampai ke tumit. Sakit di pinggangnya, turun ke paha, kaki kiri atau kaki kanan sampai ke tumit. Puas dirawat, tak sembuh. Ini dia obatnya. Perlu ambil 2 ni. Sebab kita kena membetulkan di antara charge positif dan negatif. Ya, yang ini ada charge-nya. Ada anion dan cation-nya. Ya, di mana anion-nya itu ada pada anti-rex, cation-nya ada kepada madu. Bapa dan ibu sekalian, bateri kalau hanya ada positif saja, tak ada negatif, bisa nyala lampu atau tidak? Tidak nyala, kan? Begitu juga dengan tulang belakang kita, medan dia tak bisa untuk digerakkan, melainkan menggunakan charge. Ya, di mana charge itu menggunakan menyambung di antara anti-rex dan juga yang ada dalam madu. Itulah penelitian yang dilihat oleh masyarakat zaman dahulu dalam perawatan tulang belakang tanpa operasi. Tanpa operasi.
Sebab itu ketika memahami hadis Nabi SAW yang mengatakan kalau ada kesembuhan ada pada madu lebah, maka itulah perawat-perawat yang menyaksikan kesembuhan itu dapat menyaksikan kehebatan madu lebah. Dia tergantung sangat dengan kualiti madu lebah. Jadi oleh sebab itu, kalaulah mereka mempunyai masalah sleep disk, rawatlah dengan dua kaedah ini. Ini menggunakan Anti-Rex. Itu yang pertama. Begitu juga kalau medannya berlaku di bahagian kepala otak, ini menyebabkan anak-anak itu berlaku epilepsi. Ayan. Yang mana berlaku kerana kedapatan kedapatan di dalam darahnya merkuri. Merkuri itu ialah metal, logam, mineral yang mengganggu medan elektromagnetik sehingga kan anak itu tidak fokus. Attention deficit disorder. Tak fokus. Bagaimana nak betulkan? Betulkan balik medan. Caranya apa? Anti-Rex dan juga madu. Itu, dan kemudian medan ini kalau datang daripada cahaya yang ganggunya, guna wave. Gelombang. Dalam madu ada gelombang. Dalam Anti-Rex ada gelombang. Dalam wave ada gelombang. Itu. Dan satu lagi iaitu menggunakan apa yang disebut sebagai deep sea. Deep sea. Kenapa deep sea ini mempunyai gelombang? Kerana dia menggunakan garam. Garam itu mempunyai charge negatif. Bukan charge yang menyebabkan tubuh badan kita jadi negatif. Bukan. Charge negatif ini, charge yang telah hilang di dalam alam persekitaran kita, yang boleh menyebabkan tubuh badan kita itu menjadi sihat, maka ada di dalam deep sea. Jadi deep sea ini digunakan, salah satunya gangguan medan. Orang tak dapat melahirkan anak, gangguan medan. Maka gangguan medan itu dirawat dengan menggunakan deep sea. Suami isterinya pun ambil pada setiap malam 2, pada siangnya 2, suami pun malam 2, paginya juga 2, sama. Suami dan isteri ambil, insya-Allah medan itu dibetulkan. Dapat hamil semula. Banyak testimoni kita yang berlaku. Kerana berlakunya infertility tidak subur ini kerana gangguan medan elektromagnetik seperti Pak Haji sebutkan tadi, mengganggu masalah hormon dan saraf. Itu medan. Seterusnya boleh juga kita menggunakan, ini dia. Pak Haji sebutkan balik, kita gunakan wave, kita gunakan madu, kita gunakan Anti-Rex dan kita gunakan deep sea. Ini dia. Ada 4 produk yang Pak Haji keluarkan di sini khusus untuk pembetulan medan elektromagnetik. Jadi oleh sebab itu maka kita boleh menggunakannya dengan begitu baik. Baik. Kalau nak kita perbincangkan gangguan medan elektromagnetik ini, kerana di setiap disk ataupun di setiap slip disk, tulang belakang ruas yang itu, dia pergi ke organ tertentu. Ada ruas tulang yang pergi ke mata, yang efek kepada saraf mata. Ada ruas tulang yang akan efek kepada jantung. Di tengah tulang belakang tadi terdapat saraf tunjang. Saraf tunjang inilah yang mengawalnya dan dikontrol oleh satu kelenjar induk yang dikenali sebagai pituitary gland. Jadi oleh sebab itu maka hampir semua penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, migrain, asam urat, saraf, sakit pinggang, sakit
Apapun, hampir-hampir keseluruhannya tergantung kepada kesihatan tulang belakangnya itu. Jadi, kesihatan tulang belakang itu pula tergantung kepada medan elektromagnetiknya. Jadi oleh sebab itu, mahu tidak mahu, berhenti sebentar. Kalau dah kita cuba pelbagai jenis obat-obatan untuk merawat sesuatu penyakit, tidak menemui kesembuhan, maka obatnya itu ialah membetulkan medan elektromagnetik. Jadi wave itu digunakan bersama dengan HGH. HGH itu pun salah satu lagi produk yang dibuat dalam bentuk vibration, mewujudkan wave. Jadi 5 lah, HGH, wave, dan juga ini Deep Sea, Anthrax dan juga madu. Daripada 5 inilah kita mula untuk memberikan perawatan menggunakan konsep pembetulan medan elektromagnetik. Bagaimana kita nak tahu kata ada gangguan medan? Gangguan tidur, mimpi yang buruk, mimpi yang aneh-aneh, mimpi yang tidak menggembirakan, mimpi ketika tersedar sakit seluruh tubuh badannya itu. Bukankah ciri-ciri mimpi itu mimpi dari syaitan? Di sini Pak Haji ingin membuat ulasan sedikit. Baik, oleh sebab itulah, maka apabila kita bermimpi dengan mimpi-mimpi yang datangnya daripada syaitan, maka tubuh badan kita sakit. Jadi kita kena ada unsur-unsur ilahiyah, iaitu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila kita bangun daripada mimpi, tersedar mimpi, lalu kita mengisyaratkan ludah di sebelah kiri. Jadi itu adalah antaranya untuk menghindarkan daripada mimpi yang boleh menyebabkan kesakitan pada tubuh badan kita. Baik, bila kita memperkatakan tentang medan elektromagnetik, maka Pak Haji akan membincangkan satu lagi medan, iaitu penyakit ain. Penyakit yang datang daripada pandangan mata orang yang berpenyakit, boleh menyebabkan orang itu sakit. Menyebabkan orang itu sakit. Orang yang ada jenis-jenis manusia, dalam dirinya itu ada unsur-unsur yang negatif, unsur-unsur yang buruk. Bila dia melihat seseorang itu, dia mendatangkan kesan buruk kepada orang yang dilihatnya. Kita lihat satu orang, tiba-tiba dia tengok satu orang itu menyebabkan sakit tubuh badan orang yang dilihatnya itu. Ada tak penyakit itu? Ada. Namanya penyakit ain. Penyakit ain ini Pak Haji klasifikasikan dia di dalam penyakit medan elektromagnetik. Medan, iaitu satu kekuatan yang dihasilkan daripada pandangan mata. Jadi oleh sebab itu, daripada usul itulah maka kita mengeluarkan ubat atau herba wave untuk menerapi di mata, kerana mata itu boleh mendatangkan penyakit. Bukan berartinya kita nak suruh orang kena penyakit ain tu titiskan wave, bukan. Pak Haji mengambil kesimpulan itu dulu. Jadi kalau begitu, ketika seseorang itu memandang seseorang, dirinya ada keburukan, Bapak Ibu sekalian, begini untuk kita faham tentang medan dan juga penyakit ain ini. Pernah tak kita jumpa dengan seseorang yang kita tak kenali dia? Kita rasa seperti apa ketika kita jumpa? Pertama, kita senang dengannya, tapi kita belum pernah bertemu dengannya. Senang sekali. Kalau kita jumpa dia, ya Allah, seperti luruh semua permasalahan hidup kita. Gembira kita. Ada harapan kehidupan kita. Orang yang kedua yang kita jumpa, kalau kita jumpa dengan dia, kita jadi makin susah. Kita jadi semakin tidak keruan, semakin galau.
Kalau kita jumpa dengan dia, kita jadi semakin, ya Allah, kita ingin melarikan diri padanya. Tak mau ketemu sebab tak gembira. Begitulah juga manusia ini memiliki pandangan mata. Ada manusia yang mempunyai pandangan mata. Pandangan mata itu mendatangkan kejahatan dan mendatangkan penyakit. Ada. Sama seperti seekor ular yang memandang musuhnya. Ketika ular itu merenung dengan matanya, orang musuhnya itu, mangsanya itu melihat mata ular, lalu jatuh dan jadi pingsan. Sebab apa? Dia mempunyai pandangan mata, iaitu penyakit ain. Jadi oleh sebab itu, maka kalau kita bertemu dengan orang-orang yang begini, maka dia mengakibatkan selalu berlakunya fitnah. Fitnah yang berlaku mengatakan bahawa, ya, aku ketika berjumpa dengan dia menyebabkan aku sakit. Ya, memang betul sakit. Sebab dia ada penyakit ain. Kita akan kata dia ni sudah tentu membela. Membela. Bahasa kita membela dalam tanda kutip. Bela apa tu? Bela jin. Bela jin. Benarkah orang yang ada penyakit ain itu bela jin? Tak betul. Tak betul. Sahabat Nabi pun ada di kalangannya yang melihat sahabatnya jatuh pingsan. Dalam kitab ada diceritakan ketika mata itu boleh jadi penyakit ain itu kerana takjub. Bukan sebab ada ilmu sihir. Dia tengok orang tu cantik, elok, lalu dia mengucapkan kecantikan tersebut. Dia kata, eloknya Allah ciptakan tubuh badan kamu ini. Sakit orang tu. Mata yang takjub. Jadi sebab itu ketika kita melihat sesuatu, apa juga kelebihan, katakan Masya Allah. Masya Allah. Allah mengurniakan kepadamu. Masya Allah. Sebut begitu. Jangan kita takjub kepadanya. Kalau kita takjub padanya, iaitu kita membunuhnya. Kita membunuhnya. Ya. Bila kita lihat satu kebolehan, satu keistimewaan pada seorang saudara-saudara kita, jangan kita takjub, jangan kita mengangkat dia, jangan kita tengok dia dengan rasa apa? Rasa teruja. Rasa tinggi. Rasa Masya Allah hebat. Rasa terlalu hebat. Rasa terlalu hebat. Jadi ketika kita melihat seseorang itu, kita melihat dengan pandangan Masya Allah, apa yang Allah dikurniakan kepada kamu. Misal kata kita lihatlah, kalau kita hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Sulaiman boleh memerintahkan angin, kita melihat Masya Allah. Masya Allah. Ketika Nabi Sulaiman boleh memerintahkan jin Ifrit, Masya Allah. Ketika Nabi SAW bertanya siapa yang dapat memindahkan istana Puteri Balqis daripada Sabak, lembah Sabak di Yaman, dipindahkan ke Palestin, dia Ifrit bangga, aku dapat memindahkan. Lalu diberi time frame. Time frame ni penting. Nak tunjukkan kekuatan dia, time frame penting. Apa? Aku dapat memindahkan istana Puteri Balqis daripada Yaman ke hadapanmu di Palestin masa itu, sebelum engkau berdiri daripada tempat duduk engkau. Jadi sebelum engkau berubah tempat duduk engkau, aku sudah boleh memindahkan. Kata jin Ifrit. Dia bagi time frame dia sebelum berdiri. Siap. Aku boleh pindahkan. Kemudian bangun seorang manusia, bukan daripada bangsa jin. Dia mengatakan, wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, aku dapat memindahkan lebih cepat daripada Ifrit dengan kelipan mata, di antara dua kelipan matamu. Subhanallah. Dia bangun bukan untuk menyombong diri. Dia bangun bukan untuk seperti Ifrit menyombong diri. Dia bangun untuk menyatakan bahawa Allah memberikan keistimewaan pada manusia itu lebih tinggi daripada yang diberikan kepada seorang jin, seekor jin.
Jadi itu menunjukkan bahawa manusia ini mempunyai kekuatan yang luar biasa sejak daripada zaman Sulaiman alaihissalam lagi. Baik, apakah Nabi Sulaiman takjub? Apakah pengikut-pengikut Nabi Sulaiman takjub? Masya Allah. Begitu. Nabi Sulaiman memutuskan dengan satu rumusan yang paling besar. Hadza min fadli Rabbi. Inilah dia kurniaan Allah daripada kurniaan Tuhanku. Kelebihan yang Allah kurniaan Tuhanku. Nabi Sulaiman bawa terus kita semua, jangan kena penyakit ain. Lihat terus kepada Allah. Inilah dia kelebihan dari Tuhanku. Begitu. Jadi begitu juga ketika kita melihat seorang anak kecil. Anak itu kita lihat ya dengan diciptakan Allah, cantik dengan kulitnya putih dengan Allah. Kita tengok itu membuat hati kita dibuai-buai kecantikan. Anak kecil, bayi yang baru dilahirkan. Jika Malaysia dipanggil anak yang cantik, kalau di Indonesia anak yang apa? Anak yang lucu. Anak yang lucu. Anak yang lucu. Allah, minta maaf lah. Ya, kalau lelaki dipanggil ganteng. Kalau di Malaysia, lelaki itu pun cantik juga. Orang Malaysia kata, cantik tu untuk perempuan. Mana ada lelaki cantik, lelaki itu ganteng. Ya sama lah. Anak pun macam tu juga, lucu. Ini kalau lucu tu apa? Anak yang lucu tu anak yang membuatkan orang ketawa. Itu lucu. Jadi okey, baik. Apa yang Pak nak sebut ni, ketika kita lihat anak tersebut, jangan cantiknya, lucunya anak ini, cantiknya anak ini, jangan sebut begitu. Nanti kena ain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu. Jadi bukan mestinya mata itu mata orang yang mengamalkan ilmu hitam, ilmu mistik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mata yang ada ain ini mata yang hasil daripada amalan-amalan yang tak betul. Amalan-amalan yang tak betul itu yang diamal, mentera-mentera, jampi-jampi, maka wujudlah mata ain itu, mata itu yang membawa penyakit ain kepada seseorang. Sebab itu bila kita beramal dengan sesuatu itu, ikhlaskan diri kita kepada Allah. Ya, kita mempunyai keikhlasan yang tinggi, kata Sunan Kalijaga. Kamu hendaklah memiliki tingkat pendidikan dinullah, pendidikan agama peringkat tinggi, dengan memiliki keikhlasan yang tinggi, umpama menanam tak mengharapkan panen. Ikhlas tu. Ikhlas. Aku hanya menjadi seorang abdi saja, beribadat. Allah yang berikan. Aku tak tuntut apa-apa, melainkan tuntut redha Allah sahaja. Begitu. Jadi kalau orang itu ada amalan-amalan yang ada pada dirinya yang menyebabkan adanya mata tersebut. Ketiga, mata yang menjadi penyakit ini mata yang ada hasad dengki. Hasad dengki. Dalam hadis Nabi SAW itu disebut ada 5 perkara yang kita kena ingat. Pertama, orang-orang kafir yang memeranginya. Yang kedua, orang-orang munafik yang membencinya. Yang ketiga, orang-orang Islam, orang-orang Islam yang hasad kepadanya. Yang keempat ialah nafsu yang mengajaknya kepada kejahatan. Yang kelima, syaitan yang mengajak kepada kesesatan. Jadi ada 5 perkara ni, 5 elemen ini. Salah satunya ialah orang yang hasad dengki. Dia tengok saudaranya itu gembira, dia sakit hati. Dia mahu kegembiraan saudara itu terhenti, lalu berpindah kepadanya, dan saudaranya itu berada dalam keadaan susah. Tak betul hati ini.
kita ini walaupun kita tak capai, tapi saudara kita capai, kita tetap bersyukur. Kalau Allah beri, kita bersyukur. Kalau Allah tak beri pun, kita syukur. Nak bersihkan hati begitu. Lihat saudara kita ketawa, kita turut ketawa dari jauh. Lihat saudara kita itu ada dapat zuriat keturunan anak. Kita ni tak dapat anak lagi, dah kahwin. Misal contoh begitu. Tapi kita tetap bersyukur. Ya Allah, berikanlah kegembiraan pada keluarga tersebut. Dengan kurniaan anaknya itu, berikan kebahagiaan untuk mereka, ya Allah. Itu dia. Sebab apa? Sebab dia tidak mementingkan diri sendiri. Hidup kalau hanya untuk mementingkan diri sendiri, mudah. Tapi kalau hidup untuk merangkul semua manusia, itu yang susah. Dan itulah kerja para Nabi. Jadi oleh sebab itu, maka mata yang ketiga ini ada hasad dengki. Bila dia tengok, dia boleh mendatangkan. Jadi dia mempunyai pengaruh kepada tubuh badan kita ini. Sakit. Tak tahu kenapa sakit. Jadi pengaruhnya ini, maka Nabi SAW mengikut sunnah Nabi SAW akan meruqyahkannya dengan membaca suratul Fatihah, suratul Al-Falaq dan suratul An-Nas. Dan para sahabat menyatakan, sesudah turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas, kami tidak meruqyahkan lagi melainkan dengan hanya menggunakan surah ini. Jadi dalam tip Nabawi, ruqyah seseorang yang sakit itu menggunakan suratul Fatihah, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu antara surah-surah yang besar. Jangan tengok surah itu dalam keadaan, ya Allah ini surah An-Nas. Jangan. Ayat Al-Quran ini, dimanapun ayat Al-Quran itu ditemui, dia adalah mukjizat. Mukjizat. Dia mempunyai kekuatan. Kalau Pak Haji nak sebutkan sini, dia mempunyai kekuatan membetulkan medan elektromagnetik, dalam tanda kutip, penyakit ain. Baca itu saja dulu. Itu yang paling mudah. Selain pada doa-doa untuk penyakit ain memang wujud, tapi itu yang paling mudah. Baca suratul Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Bacakan, ditiupkan pada air, bagi minum, bismillah, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Berikan pula obat kita yang mempunyai kesan pembetulan medan elektromagnetik. Yang pertama, madu lebah tualang. Yang kedua, kita bagikan dia dengan anti-rex. Yang ketiga, kita bagi syak katelak. Yang keempat, kita bagi wave. Yang kelima, kita bagi HGH. Apakah kita perlu beri kesemuanya? Tidak. Mungkin salah satunya, mungkin duanya, atau mungkin tiganya. Sudah cukup. Mungkin wave-nya saja, atau mungkin wave dengan madu, mungkin wave dengan anti-rex. Subhanallah. Alangkah baiknya kalau pengetahuan ini dapat diketahui oleh ramai orang. Tak ramai orang perlu buat operation untuk sleep disk. Tak ramai orang menderita seumur hidup kerana operation tersebut. Ramai orang yang tak boleh tidur, sakit pinggang. InsyaAllah kita akan membuktikan tip Nabawi salah satu, bukan salah satu, tetapi satu-satunya pengobatan yang tertinggi, yang terbaik. InsyaAllah jumpa lagi Pak Haji pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.